Sekiranya kita fikir baik, kawal tu, maka terpulang lah. Tengoklah, kalau baik, ada maksud lain boleh mengelirukan kau apa, tak apa, boleh halal. Tapi kalau nak kira asas dia dulu, tak ada halalnya. Bahkan tanya orang kafir dia kata Allah juga. Orang kafir pun ada nama Abdullah pun ada. Abdullah ada. Kok zaman jahiliah dululah. Bukan Abdul Uzza sahaja. Dan tidak ada larangan khusus, tidak ada. Cuma ini bergantung kepada keadaan semasa. Boleh jadi dia boleh berubah lah. Sebab masalah ni daftar nikah gapo ni nak kira asal tidak gitu. Tapi oleh kerana banyak orang ambil kesempatan, jadi akibat dia tidak baik, maka kita buat peraturan begini. Itu mengikut kehendak semasa. Islam ni pun dia kena ambil kira juga tu. Jadi tengoklah ramai-ramai fikir lagu mana. Kalau berasa molek sekak, kita ada kuasa, tunjuklah kuasa kita tu. Tapi nampaknya berebut. Ni nak kenyataan ni nampak berebut lah. Dia jadi berebut tu sebab apa? Sebab dia pergi situ juga. Undang-undang yang berdaulat tu bukan undang-undang Islam. Kalau orang Islam sangat mudah, kita boleh kuat kuasa, menunjukkan kita lemah. Dari segi politik, dari segi undang-undang pun kena melera kat orang. Lepas tu orang boleh bahas boleh angkat kepada mahkamah yang lebih tinggi lagi. Mahkamah tu jalan tu bukan hukum Islam. Menasabahlah kalau jadi bercelaru pun. Dah kalau hakim tu tidak Islam, dah hukum tu tidak, kalau dia tidak Islam tu sekarang dia menjalankan hukum hak bukan Islam pun dah kita kata hak tu hukum tu berdaulat kan. Nak kata apa dah. Jadi lagu tu lah. Cuma dari segi kuasa politik ada lah ni duduk mengadap kepada raja-raja Melayu ke apa. Itulah dari segi kuasa politik. Itu kuasa politik. Itu kelebihan lah, ada lah juga. Tapi susah kan benda, padahal tak payah sampai situ. Tak payah sampai situ, boleh selesai. Bawah lagi boleh selesai. Tapi dah peraturan saat ni lah. Dia boleh pula bahas pula kalau masuk Islam bawah pada umur tidak sah lagi ni gini. Itulah akibat. Pasal kita tidak Islam sepenuhnya. Dia suruh masuk Islam sepenuhnya, itulah baru ni hak Hindu tu balik mula. Cuba kalau ikut cara Islam yang betul, sampai Nabi tak ada budak kecil masuk Islam. Kadang-kadang ada cara kat apa lagi kau orang kira sah Islam lah. Dah ayah dia Islam. Kalau tidak ayah dia Islam, dia masuk sah Islam. Pernahkah Nabi kata mu tak lihat nak tanya ayahmu cukup umur 15 18 tahun kau dulu? Tak ada. Tapi dah kita tak ada kuasa, ini semua menunjukkan kelemahan kuasa orang Islam, orang Melayu. Kelemahan tu jadi lagu tu. Wallahualam. Jadi dalam artikel 11 Perlembagaan Negara dan Seksyen 114 tak silap adalah menyebut dengan jelas bahawa Mubalir bukan Islam. Mana orang bukan Islam, anak ahli dia, padri dia, apa siapa apa, dilarang keras mengajuk orang Islam memeluk agama mereka. Itu ada jelas dalam artikel 11 Perlembagaan Persekutuan. Seksyen 114 rasanya, tak silap lah. Jadi ni yang pagi tadi tunjuk perasaan ni, langsung dah dia sebut mana majlis mufti, kata dia. Jadi seorang peguam tu, peguam Muslim, dia kata mengapa tidak dilaksanakan apa ni seksyen yang sebut tadi, mana melarang orang yang bukan Islam mendakwahkan orang Islam supaya memeluk agama mereka. Mengapa tak larang? Hak ni berluasa lah ni. Jadi hak ni yang dia ni berani. Hakim tu kata putusannya agama negara ialah resmi Islam, tetapi kebebasan beragama terbuka. Sebab tu dia buat keputusan kata boleh menggunakan nama Allah dalam majalah The Herald tu, keluaran Kristian, Persatuan Kristian Malaysia tu, ke Asia Tenggara. Wallahu a'lam. Gitulah. Soalan dua nak bagi soalan. Jelah. Saya ada 4 soalan. Pak nak lah jawab mereka. Berkenaan soalan yang pertamanya berkenaan dengan emas. Sistem ar-rahnu kita ni, bila kita pajak kadar emas, dia tak terima
mata wang yang ada gambar haiwan ataupun manusia. Dia tak terima lah kalau kita nak gadang emas yang ada gambar haiwan manusia. Ada nas, ada hukum berkenaan dengan mata wang yang ada gambar, menyebabkan dia tak terima gadaian. Yang keduanya berkenaan dengan disebut pada saya lah satu hadis yang Rasulullah melaknat orang yang mengumpul dinar dan dirham. Jadi macam mana dengan hadis yang satu lagi yang Rasulullah mengatakan akan ada satu zaman yang hanya dinar dan dirham saja yang bernilai, dan Rasulullah pesan dan simpanlah dinar dan dirham. Nampak macam ada. Yang ketiga, ada yang berpendapat solat berjemaah 40 hari di Masjid Nabawi itu ada kelebihan lah. Adakah ni benar? Dan nak tahu kenapa dalam agama ni selalu ada angka 40. Ulama buat hadis 40, dan ada keluar 40 hari, dan sampai masyarakat kita pun buat makan 40 hari. Ada angka 40. Dan akhirnya kita Ustaz cerita sikit lah saya reka. Sejarah sebenar yang menyebabkan pengajian sistem pondok ni sangat musuhi lah Imam Ibn Taymiyah. Bukti mana sebenarnya? Sebab bila berlaku forum dan sebagainya, kalau ahli panel tu seorang yang aliran hadis, kalau dibuka pertanyaan kepada hadirin, kalau yang keluar tu daripada sistem pondok mesti mengecam Imam beberapa soalan saat ni sebenarnya panjang-panjang tu. Kalau nak bincang sungguhlah. Yang pertama tadi berkenaan dengan gambar pada duit ataupun bagai kemah. Ya ke begitu? Memang begitu. Kalau lagu tu duit tu, kalau pakai duit, pada ke mana nak letak? Tak boleh letak dalam poket, dalam beg kau kan ada gambar. Kau dia kira darurat. Kalau boleh kira darurat, dia tak boleh kira darurat. Kau bukan. Mana seseorang tu boleh tempur sendiri benda-benda tu kan. Boleh jadilah maksud dia nak cuba nak mengikis benda-benda yang lagu tu ke arah tu, supaya satu hari nanti orang tak suka. Bila orang ramai tak suka, tidak akan dibuat lagu tu. Dia buat gambar congkak, kau gambar gapo kau ikut dah. Boleh jadi maksud tu. Tapi kalau semata-mata kerana benda tu tak boleh, tidaklah sampai gitu. Susah tu. Bahkan kita dibenarkan, dimaafkan. Ada gambar patung pun kalau duit, Hak timbul kalau duit siling tu kan, timbul. Hak tu pun tak apa. Tidak kata kita kena letak suku, nak semayat. Sampai kau nak semayat tu pun tak apa. Bahkan kalau letak suku jadi mudarat lagi, bahaya lagi. Benda tu tak tahulah ambil mana kata tak boleh tu. Hak maklumnya daripada dulu lagi pun boleh. Bahkan duit-duit hak dipakai di zaman Nabi, di zaman sahabat dulu pun ada gambar-gambar lagu tu. Mereka tak ada kata apa. Dengan sebab tu kita rasa bercanggah tu, kecuali ada maksud lain sebab tadilah. Nak mendidik masyarakat ni ataupun orang ramai ni, mendorong masyarakat ni supaya tinggal hak tu, maka lebih baiklah. Tapi benda tu bukan dalam ikhtiar kita seorang dua. Hak tu. Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan apa tadi? Simpan duit emas perak tu. Hak tu dia termasuk hak tak boleh tu sebab dalam Quran itulah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Memanglah disebut emas perak. Hak tu kalau tak beri zakat. Sebab emas perak ni harta. Kalau tidak sabit duit pun dia hak simpan kan, dia kena ada zakat dia. Kalau cukup nisab, cukup haul dia. Kalau dalam bentuk duit pun dia tidak duit biasa, sebab dia kira juga dari segi emas dia.
Dan perak dia tu sebagai zakat.